وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وطول العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق لقائك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi alhamdulillah kita dapat berjumpa dan bertemu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi kasih sayangnya itu memberikan keizinan kepada kita semua dihimpun dan dikumpulkan dalam rumah Allah Ta'ala ini. Karena Allah Ta'ala itu kita sangkakan kepadanya baik, maka sudah tentu Allah akan berikan kepada kita ini kebaikan. Dan kebaikan itu mengharapkan pahala yang daripadanya mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan syurga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita menyambung dalam perbahasan kitab kita ini, yaitu perkara yang kelima, bagaimana disebutkan daripada dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat daripada anggota, yang mana disebutkan 7 anggota kita itu. Maka pada malam ini membicarakan tentang dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, di mana dalam surah Mu'minun diletakkan daripada awalnya itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah, telah berjaya bagi orang-orang beriman itu tatkala ketika sembahyangnya itu dia dapat sembahyang dengan penuh khusyuk. Jadi bagaimana dalam ayat ini Allah Ta'ala sambungkan lagi, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Artinya sembahyang yang kita lakukan itu, kejayaan khusyuk itu dilihat daripada segi iaitu luaran kita ini. Dosa yang bertibaran daripada anggota tubuh badan kita, punca pertama daripada mata kita, pandangan. Sebab tu kita lihat di akhir-akhir zaman ini dosa bersepah-sepah. Manusia kadang-kadang tak pun alert dengan dosa. Sebab kita kena ingat, bagi orang beriman dalam dunia ni, kita ni hidup Allah beri balasan 2 benda saja, dosa dan pahala. Apa pun yang kita buat, pekerjaan kita ke, niat kita, tindakan kita, apa sahaja tidak akan lari daripada 2 benda ini. Baik Allah bagi pahala, kita langgar, apa bagi dosa. Apa yang Allah tak beri kita lakukan, maka kita akan dapat dosa. So tajuk ini penting untuk kita renungkan sama, khususnya kita ini sebagai manusia yang digelarkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila malam ini kita nak ceritakan tuan ni punca dosa itu pada pandangan mata, maka dia akan bawa tuan nafsu-nafsu kita ini, dan akhirnya ialah kemaluan. Sebab tu dalam ayat Allah Ta'ala yang lain, Allah menyebutkan apa dia? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah bagi orang beriman itu, yaghuddu min absarihim, maka kau tundukkan pandangan mata. Artinya tuan ni jangan banyak lihat benda-benda mungkar, benda-benda dosa. Dekat rumah kadang kita tengok TV, dekat luar pun itu tuan ni. Sebab hari ini zaman mutakhir ini tuan ni, orang buat dosa dia rasa gembira. Kedua, dia tidak rasa malu tuan. Apa dosa yang dia buat, bahkan disorok pula. Maknanya kita ni Allah datangkan 2 makhluk ni, nama Iblis, satu lagi nama manusia itu Adam. Kan? Apa kata Muhammad bin Ad-Dawi itu? Siapa dalam kitab Nasirul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, ditakhrijkan daripada kata-kata Muhammad bin Ad-Dawi rahimahullahu ta'ala, menyebutkan
syaqa iblisu bi khamsati asya. Kecelakaan yang tertimpa kepada iblis itu sebabkan 5 benda. Jadi dosa yang dibuat itu dia tak rasakan itu dosa. Pertama, lam yukiru bizambi, dia tak mengaku pun dosa apa yang dia buat tu dengan Tuhannya. Satu. Walam yandam, kedua, tak pernah pun rasa menyesal, tak pernah rasa sedih. Itu rasa yang diseronok. Tiga, walam yalum nafsuhu, tak pernah pun nak cela diri dia sendiri. Yang dicela orang lain dia tak betul. Kadang-kadang dosa kita bongkar, kita bangga diri, mulut kita cerita tuan macam-macam. Maka itu kita tak perasan kita dah bicarakan awal mula kitab ini. Berbohong kan tuan, apa lagi tak terpati janji, apa lagi besar cakap dan sebagainya. Jadi kita sembahyang tak sampai kepada tahap yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wal alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sebab apa? Hati kita ni tak boleh nak berikan cahaya untuk ditawajjuh sewaktu kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tak mengaku dosa, tak rasa sedih pun dosa yang dibuat, tak pernah mencela diri sendiri. Apa yang keempat disebut walam ya'zam ala taubah, tak pernah pun berazam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa qadda min rahmatillah, dia cepat putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 benda ni ada dan celaka habis hidup kita. Sebab tu bila orang tak indah dengan dosa, dia gembira apa yang dia buat dengan dosa itu, Allah Ta'ala tuan ni dia susahkan kita ni hidup dekat dunia dahulu. Hari tu kita rasa takut. Apa dia? Saintis kata apa dia? Di Antartika tu tadi tempat yang begitu sejuk, sekarang dah tak sejuk lagi dah. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan? Kita tengok bagaimana kita tuan mengistilahkan ada orang tu gembira dengan dosa yang dia buat. Dia seronok. Bahkan tuan, apa yang Allah Ta'ala sebut tu dia tak pandang pun langsung dan diperlekehkan lagi pula terhadap hukum-hukum tersebut kan tuan. Kalau dah kita lihat bila kata ulama pesan benda ini haram, haramlah. Jangan kata nanti kita buat bincang, tak boleh. Contoh kan, arak itu haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tapi cuba perhatikan sekeliling kita, sikap remaja-remaja umat Islam kita tuan terang benderang, terang-terang tentang minum arak di khalayak ramai. Bila ada konsert dan sebagainya, tengok membangunkan Coldplay datang tuan. Siap boleh declare tuan, boleh awak kahwin dengan saya. Tak kisahlah tuan, lelaki perempuan ke, lelaki-lelaki ke, perempuan-perempuan ke. Apa lagi? Dosa tak tutup aurat, tak rasa apa pun itu dosa. Perhatikan tuan ni. Tak usah jauh-jauh lah, dalam keluarga kita sendiri, anak-anak kita kan tuan. Bahkan kalau kita lihat lagi di muka bumi Allah Ta'ala ini bersepah-sepah, saya katakan apa dia, dosa-dosa yang dilakukan. Orang tuan bercumbu-cumbuan, orang buat zalim, macam baru kes ni tuan di Ipoh kan. Mak tuan ni kita dah diselaputi terlalu banyak tuan apa kejahatan. Tak pasal tuan ni panas baran ni pasal langkah budak tu dia lenyik mata balik tuan. Buat malu kan, buat malu. Saya pegawai juga tuan ni, pegawai kanan, bukan pegawai kiri, pegawai kidal, pegawai kanan. Nampak? Ini kita tak hadapi saat inilah apa dia. Yang pentinglah kita nak jaga iman kita. Bila kita lihat mata kita ini dapat mampu menundukkan kata Allah Ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, kemudian apa? Furujahum itu, maka kita akan dapat menjaganya tuan-tuan. Pada pandangan mata tengok dosa terlalu banyak di hadapan
dengan pakaian tak tutup aurat tuan, dengan dosa-dosa yang manusia hari ini depan mata kita menipu, bohong, rasuah, macam-macam. Lepas tu kita ibadat tak ada rasa tentang kemanisan dalam ibadat tersebut. Kalau kita ikut cara Nabi Allah Adam, Abul Bashar, bukan tentang tak pernah salah kan? Dia wasa'ida Adam bi khamsati asya. Sedangkan Adam tu rasa bahagia, dia rasa tenang bila 5 perkara ini didahulukan dalam hidupnya. Aqarra bizambi, pertama apa disebut? Dia tuan mengakui dosa. Dia mengakui dosa. Dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna. Zalamna itu kami itu Adam dan Hawa lah. 2 orang itu tuan, tak ada manusia lain lagi. Kami ni menzalimi diri kami ini sendiri. Dia mengaku tu. Memang kami zalim diri kami sendiri. Kemudian wana dima'alahi, lalu tuan dia menyesal. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dia menyesal, ya Allah kalau kau tak ampunkan dosa kan. Dan dia menyalahkan dirinya sendiri, wa tarhamna, kalau kami inilah kau tak berikan kasih sayang macam mana. Lanakunanna minal khasirin, nescaya kamu jadi orang yang sangat rugi. Itu tadi Nabi Adam itu dia menyesal, disalahkan diri sendiri, lalu tuan dia segera bertaubat. Wala manafsu wa asra'a fit taubah. Wa asra' ini tuan segera, wasari'u ila maghfirah, segera tuan itu Allah udah banyak buat silap ni, istighfar, astagfirullahaladzim, bertaubat. Dan dalam masa yang sama, walam yaqnut min rahmatillah, dia tak putus asa pun daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita lihat kenapa berlaku demikian. Jadikan semayang kita terganggu. Yang menceritakan orang tu tak, kita sendirilah, saya sendiri pun tu tak, semayang kita tak jadi nak khusyuk. Kadang-kadang tu tak, hati kita ni lalai, tubuh anggota kita jadi malas. Bila kita belajar tu tak semangat, tapi bila nak buat tu tak, Allah, kita jadi lesu. Sebab dah dosa tu tadi yang sudah bersalah. Apatah lagi buat dosa, akhirnya tak nak bertaubat, tak reti, tak tahu nak menyesal. Sebab orang begini, kata Allah Ta'ala, dia tak yakin dengan hari pembalasan. Kalau kita tuan-tuan bila sembahyang kita baca Maliki Yaumiddin, raja segala raja, tuan-tuan, tak ada raja lain lagi lah, iaitu Malik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut Malik itu dia memiliki, tuan-tuan. Semua dia memiliki, tak ada satu pun orang lain memiliki, tuan-tuan. Allah memiliki semua. Kalau seorang raja yang berkuasa, tuan-tuan ni, dia berkuasa pun Allah yang memiliki. Tu'til mulk man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kalau kita ada jawatan, kita ada uang, kita ada harta, tuan, kita tak rasa itu semua milik kita. Sebab apa dia? Allah bagi kita pinjam, tuan-tuan. Sebab Maliki Yaumiddin, tuan-tuan. Ayat ni, tuan-tuan, dalam itu ayat akidah. Dalam itu dan Maliki Yaumiddin adalah ayat tasawuf, akhlak kita. Maliki Yaumiddin apa lagi? Dalam itu ada perasaan khauf kita, takut kita kepada Allah Ta'ala. Tapi walam yaqnut min rahmatillah, dalam sama kita tak pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Patutlah ni gejala-gejala tuan-tuan ni. Kata Imam Ghazali ini, dia suruh kita dijaga dan kemaluan ini daripada apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita tengok lagi ni, istilah tuan-tuan keluarnya apa dia? Zaman Nabi tuan-tuan tak ada istilah ni, tapi dah wujud dah dulu lagi tuan-tuan. LGBT ni, sekarang LGBTQ pula lagi tuan-tuan. Kita dulu tak pernah dengar. Kita dengar tahu tuan-tuan apa? Zaman Nabi Allah Lut, umat dia liwat, laki dengan laki, tuan-tuan, homoseks, perempuan jadi lesbian. Tuan-tuan